على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dapat bersama-sama dan dapat menyambung lagi siri kuliah kita, itu berkenaan dengan ummatan wahidah. Pada kuliah pada malam ini apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umat ini. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum muslimin dalam saling mengasihi, saling menyayangi dan saling tolong-menolong di antara mereka adalah perumpamaan satu tubuh. Perumpamaan satu tubuh ini tatkala salah satu anggota itu merasakan sakit, maka anggota lain pun juga turut sama merasa sakit dan tidak boleh tidur kerana menahan sakit itu. Seorang mukmin mempunyai sifat yang begini, maka lahirlah ummatan wahidah yang kita sebut. Setelah kita hurai dia punya asas dia dan dia punya penyakit yang tidak boleh berlakunya ummatan wahidah ini, penyakit yang saya sebut pada kuliah kita yang lepas, iaitu baghyam bainahum, itu penyakit kedengkian. Kedengkian inilah punca penyakit yang besar yang kena berubat banyak. Dengan asbab manusia berdengkilah hidup sampai ke hari ini tidak aman. Manusia hidup dalam keadaan kucar kacir, manusia hidup dalam keadaan ikut hawa nafsu, tidak ikut kehendak dan perintah daripada Allah Ta'ala. Puncanya daripada mana? Puncanya daripada apabila manusia itu sendiri ada dalam diri mereka yang kita sebut sebagai baghyam bainahum, iaitu kedengkian yang kuat di kalangan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebut bagaimana ciri-ciri kedengkian ini merupakan salah satu daripada ciri syaitan. Dengan sifat hasad dan dengki dan iri hati syaitan kepada makhluk yang mulia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, iaitu Adam alaihissalam, yang menyebabkan syaitan tidak mahu sujud kepada Adam. Di atas perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh supaya syaitan ini sujud kepada Adam, namun syaitan enggan. Enggan ini dengan sebab takbur dan tidak mahu ikut perintah Allah Ta'ala. Bukan itu saja, malahan dengki. Dengki kepada Adam. Maka berpecahlah sekali situ. Kedengkian ini adalah satu perkara yang membuat-buat dan membawa kepada kehinaan di hari akhirat dan huru-hara di atas muka dunia.
Oleh kerana dengki inilah maka dihasut segala anak cucu Adam. Dihasut segala anak cucu Adam. Yang pertama sekali anak Adam itu sendiri. Berlakunya pembunuhan yang kita semua tahu cerita itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan jelas. Apabila Allah Subhanahu wa taala suruh masing-masing korbankan harta mereka untuk diterima oleh Allah Taala. Satu, mereka korban betul-betul. Yang seorang lagi tidak ikut perintah Allah, memberi kepada Allah benda yang tidak elok. Maka di sana berlakulah kedengkian apabila Allah Ta'ala suruh berkahwin. Adik kawan ni kahwin dengan kawan tu, yang ni kahwin, orang panggil silang. Kerana masa tu 2-3 beranak tu je ada, tidak ada orang lain. Tetapi kedengkian yang ditanam, yang dihasut oleh syaitan, yang menyebabkan manusia itu berlaku satu peristiwa pembunuhan yang pertama di dalam sejarah manusia. Itu katanya di antara Habil dan Qabil. Sejauh mana nama itu betul tak betul, wallahu alam. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang kita baca tadi, umat ini ibarat satu tubuh. Satu tubuh ni, Allah, kalau sakit gigi pun tak boleh nak tidur. Samsing macam mana manusia, orang takut semua pada dia, tapi Allah Ta'ala bagi sakit gigi, dia tak boleh buat apa dah. Samsung bukan main dia. Orang Kelantan kata agah, sombong. Jumpa orang pasal nak lempang, dia lempang. Masyhur lah kampung tu dia, hak balik Samsung. Satu hari jumpa dia senyap, tak kata apa, senyap. Kata macam mana mak? Wah, dia kata tak lagi Ustaz, Cimani. Tak larat lah zaman muda dulu dia hak Samsung ni. Dia hak hebat ni. Allah Ta'ala bagi sakit sikit je, terutamanya sakit gigi. Sikit sakit gigi ni, semua tak boleh tidur. Begitulah Allah Ta'ala ajar manusia ini, kita ni ibarat satu tubuh. Kalau ada orang yang lapar kerana tak boleh nak tidur kerana lapar dia, tak boleh nak hidup kerana kurangnya makanan, maka apa yang dia rasa itu Nabi ajar supaya kita rasa juga. Kerana dia orang mukmin yang mempunyai akidah, dan kita orang mukmin yang mempunyai akidah. Sebelum daripada barat melaungkan kemanusiaan, Islam telah menjaga soal naluri kemanusiaan lebih utama dan lebih awal daripada barat. Barat melaungkan keamanan. Kita tidak mahu kekacauan, kita nak kepada keamanan. Islam telah menggariskan keamanan lebih lama daripada barat. Lihatlah ketika mana orang mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji ibadah yang cukup aman. Masa kita dalam ihram, masa berwukuf, tak boleh bunuh binatang, tak boleh tebang pokok, tak boleh. Kerana Islam ini menjaga benda itu. Sebelum daripada barat menyebut berkenaan kebebasan, Islam menggariskan kebebasan mengikut kehendak Allah, bukan kebebasan mengikut hawa nafsu. Kebebasan mengikut kehendak Allah. Kita tidak mengikut kemahuan kita, walaupun Allah Ta'ala menjadikan benda dalam diri kita ini disebut sebagai fitrah.
Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah ni benda yang tak payah cikgu suruh, tak payah orang ajar, dia jadi sendiri. Berasa lapar perut, kita pergi ke dapur. Berasa sakit perut, kita pergi ke tandas. Tak payah ajar. Kita tak pernah hajar perut kita supaya lapar. Bila sampai masa lapar, dia rasa lapar. Kita tak payah hajar nafsu nak pada perempuan. Tak payah hajar. Sampai masa dia rasa sejuk panas lain macam. Budak tahun 1, tahun 2, mungkin tak perlu lagi pada perempuan. Dia perlu pada basikal. Dia perlu pada benda-benda barang mainan dia. Bila dia akhir balik, bila dia kenal apa itu perempuan, maka dia mula minta dengan ayah dia nak handset. Supaya mudah berhubung dengan perempuan. Ayah dia pun bagilah handset. Dia mula nak buka Facebook. Nak ambil nama-nama perempuan untuk dia kenal. Bukan kenal saja, dia mula nak bertemu. Kerana itu fitrah. Barat mengatakan bahawa fitrah ini tidak boleh disekat. Nak sekat tidak boleh. Islam mengajar fitrah semula jadi ini mesti dididik dan tidak boleh dibuang. Mesti diajar. Mesti dibasuh dan mesti ditapis dengan syariat Allah. Baru manusia hidup dalam keadaan betul-betul mengikut kehendak Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Barat, kebebasan. Kita nak bebas. Agama ini menyekat kita daripada bebas. Kita nak berkahwin sama perempuan, nak berkahwin sama lelaki, tak ada masalah. Sebab kita nak bebas. Itu fitrah semula jadi yang Tuhan buat lah diri dia. Fitrah kepala bapak dia gitu. Tak maaf eh? Itu bukan fitrah. Tetapi itu merupakan perasaan yang rosak daripada fitrah. Manusia tidak boleh hidup dalam keadaan begitu. Kerana ada tamadun yang dibina di atas kehendak hawa nafsu. Walaupun tamadun itu hebat, tetapi runtuh. Lihat bagaimana Rom dan Parsi membina tamadun yang begitu hebat. Rom dengan tamadun dia hebat, tetapi hidup dalam keadaan nak moden sahaja. Agama letak belakang. Apa jadi pada mereka? Begitu juga dengan Parsi. Tamadun yang hebat, tetapi hidup dalam keadaan khayalan dan mitos semata-mata. Apabila Islam tunjuk cara hidup yang sebenar melalui Nabi SAW dan para sahabat yang mengikut petunjuk Nabi, maka Islam menggariskan benda yang pertama sekali Islam garis, iaitu hubungan kita dengan Allah. Kerana itu, di dalam kita sebut ummatan wahidah ini, kita kena faham bahawa Islam, agama kita ini, dia menjaga 5 perkara yang ada pada kita ini. Perkara tersebut disebut ad-daruriyat. Dibahas oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab dia Fiqh Awlawiyat wal Muwazzanat. Apa kata Dr. Yusuf Qaradawi? Dia kata Islam menjaga 5 perkara. Yang pertama, Islam menjaga akidah. Orang murtad kena bunuh. Man baddala dinuhu faqtuluh. Mana-mana orang yang keluar daripada agama, maka hendak dibunuh. Tapi sebelum daripada bunuh tu, panggil dulu sebab apa awak murtad.
Dia kata sebab saya tak ada duit, bagi duit ke dia. Bukan dibunuh dengan begitu saja, tidak. Kena mesti tahu sebab apa dia murtad. Orang yang nak masuk agama Islam, dia mesti faham Islam dulu sebelum mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan masuk kerana nak kahwin. Sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Masuk sebab apa? Sebab nak kahwin. Masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Hidup dia begitu juga, minum araknya, dengan tak semayangnya, dengan sama hidup dalam keadaan bukan Islam, walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana dia masuk tu kerana nak kahwin, bukan kerana faham Islam itu sendiri. Negeri Perlis mendepani benda-benda ni, nak membanding negeri lain. Negeri lain tidak ada ajak orang bukan Islam mari ke masjid dan berdialog. Negeri Perlis ada dialog. Panggil orang bukan Islam mari masjid. Negeri lain orang bukan Islam masuk masjid, bising satu dunia. Sebab apa? Orang bukan Islam ni najis lah, apalah, jangan dekat masjid lah, dia guna ayat macam-macam. Ni orang panggil tuk lebar jumuk, dia panggil. Sampai bila orang bukan Islam ini nak terpikat dengan Islam? Jikalau kita menjauhkan dia daripada agama ini. Islam menjaga akidah, lepas daripada masuk Islam, nak murtad tak boleh murtad lah. Golongan yang nak kepada kebebasan ni dia kata apa? Dia kata kenapa tak boleh murtad? Allah Ta'ala kata la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan dalam agama ni, kita kena fahamlah ayat ni. Kita nak paksa orang lain yang bukan Islam nak masuk Islam tak boleh. Kita hanya berhak beri hujah kepada dia. Islam ni begini, Islam ni begini. Nak paksa dia masuk pada agama ni tak boleh. Hatta Nabi tidak memaksa bapa saudara dia sendiri masuk Islam. Nabi merayu saja, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai bapa saudara aku, sebutlah la ilaha illallah. Perkataan ini ni, mu sebut ni aku boleh beri syafaat kamu di hari akhirat. Sebut yang ni cukup lah. Tak sebut dia. Dia paling muka ke Abu Jahal kata jangan sebut. Jangan sebut. Kalau sebut tak ada lah, kita putus lah. Projek pun tak dapat lah, contoh lah tu. Nah, jangan sebut. Sebut yang ni, sudah lah. Dia paling muka tengok balik. Dia paling muka tengok ke Nabi. Nabi kata sebut la ilaha illallah. Tak sebut, mati dengan begitu. Sebab tak nak paksa. Hanya dakwah. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Nyawa tidak boleh dikorbankan dengan begitu saja, kecuali dengan asbab akidah terancam. Kalau bab dalam membela akidah, bela hak Nabi, bela hak Allah, kena korbankan nyawa. Jadi disebut sebagai jihad. Lalu jihad ini disalah tafsirkan oleh golongan barat untuk mengatakan Islam ini teroris. Islam pengganas. Maka keluarlah satu perkataan yang ada pada hari ini, Salafi jihadi. Saya tidak mengkritik cara polis menangkap, sebab tu kerja polis. Cuma saya mengkritik nama yang digunakan, Salafi jihadi. Tak boleh guna nama ni. Sebab Salafi perkataan yang mulia, jihadi perkataan yang mulia. Kedua-dua perkataan ini adalah hadis. Kenapa letak sekali Salafi dan jihadi? Kerana ini merupakan modus operandi daripada barat untuk menjatuhkan Islam. Kajian-kajian daripada pensyarah daripada barat sendiri, apabila mereka disuruh supaya kaji, adakah betul
orang yang beraliran dengan Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad Abdul Wahab merupakan aliran yang ganas. Lalu keluarlah beberapa kajian yang sempat saya baca. Ternyata cerdik pandai daripada barat, mereka kata kalau orang berpegang dengan salafi jihadi ini, mereka tidak akan ganas. Oh, kita kata heran juga tidak ganas. Kenapa? Kerana golongan salafi haram menjatuhkan pemerintah, wajib taat kepada pemerintah. Nak ganas macam mana kalau taat pada pemerintah, tak boleh lawan? Ganas ke? Tak ganas. Nah ni, yang orang kata ganas ni. Apabila orang kata ganas dan teroris, mazhab salaf ini satu benda yang fitnah kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab tak pernah nak jatuh kerajaan. Tak pernah. Ibn Taimiyah tak pernah jatuh kerajaan. Hatta imam-imam mazhab tak pernah menjatuhkan kerajaan. Mereka sanggup dipenjara ke dalam penjara. Tak apalah, asal mereka ini tak lawan kerajaan. Lalu, kajian yang mereka dapat, betul, orang salafi ini mereka tidak ganas. Kalau mereka ganas, sudah tentu mereka akan sebut jihad, rupanya mereka tidak. Maka dilakunkanlah lakonan-lakonan yang diupah daripada barat, lahirnya kumpulan yang bernama ISIS. Lahirnya orang yang bernama Osama Laden. Itulah lahir semua tu. Oh, jauh malam ni kita pergi sampai Osama Laden. Tapi nak sebut ini agenda untuk memecah belahkan umat Islam. Ada ke tak umat Islam yang termakan? Ada. Bukan setakat makan, telan, lekatlah perut. Bukan setakat makan saja sampai lekat dalam perut. Apa yang dicanang oleh barat, iaitu Islam salafi, melahirkan keganasan. Sebab tu saya kata tidak akan lahir keganasan kalau orang ikut salafi. Malah tidak ada. Tidak ada. Ada ni mari di mana? Tuan-tuan, kenapa dia tak guna perkataan khawarij? Kenapa dia guna perkataan salafi jihadi? Kenapa? Jahat musuh Islam ni. Jahat. Salaf ini golongan yang diberkati Allah. Sebaik-baik kurun, kita panggil ulama salaf. Adakah mereka itu ganas? Tidak. Kenapa mereka tidak guna perkataan khawarij yang digunakan sejak zaman berzaman? Itu orang yang menolak, orang yang lawan kerajaan, buat revolusi untuk menjatuhkan kerajaan, bukan dengan cara dakwah. Semua ulama-ulama yang bermazhab salaf, mereka dakwah kepada kerajaan oleh kerana ad-dinun nasihah. Agama ini merupakan nasihat. Jelas. Bila hari raya macam mana pula Ustaz? Hak tu kita cakap semula. Hak cakap ni dulu. Sebab apa mereka menolak pilihan raya dan sebagainya? Ada sebab dan mereka ada hujah. Bukan salafi saja yang tolak pilihan raya. Puak sufi pun tolak pilihan raya. Kenapa tidak timbul soalan sufi jihadi? Cuba tanya Habib-Habib yang datang daripada Yaman itu. Apa pandangan mereka berkenaan dengan demokrasi? Mereka menolak demokrasi. Hatta golongan sufi di Mesir ada Syekh Ali Jumaah, mereka mengkritik demokrasi. Kenapa tidak letak perkataan sufi jihadi? Itu soalan. Ceramah politik pula malam ni rasa. Tapi saya nak sebutnya begitulah. Yang tuan-tuan kena faham. Dan kalau tuan-tuan faham yang ni, insya-Allah tuan-tuan tidak akan terkena dengan fitnah akhir zaman ini.
Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan ingat orang Yahudi, musuh-musuh Islam ni, dia tak baca hadis ke? Dia tak kaji hadis, dia tak kaji Quran ke? Dia hebat, dia punya kajian lebih pada kita lagi. Setengah daripada mereka Allah Ta'ala buka pintu hidayah balik kepada Islam. Dan cerita balik bagaimana mereka diupah untuk menjahanamkan Islam. Setengah daripada mereka yang memang belajar, memang ditaja untuk menjahanamkan Islam. Dan nak suruh nampak Islam ni kolut. Walaupun mereka kaji agama itu, mereka nampak betulnya Islam itu. Masa kita duduk mengaji, ada orang Kristian tak mengaji sekali. Ada. Mari daripada Australia, mari daripada UK, nak mengaji bahasa Arab. Kerana dia tahu, nak faham Islam ni, nak faham lebih mendalam, mesti dengan bahasa Arab. Kalau dia mari mengaji bahasa Arab. Hak paling kita terkejut sekali, hak boleh hafal hadis pun ada. Ada hak boleh hafal hadis. Hadis 40 tu dia hafal. Puak kita tak hafal hadis. Nah, puak kita tu hafal lagu Hindustan tu. Lepas lagu, mapuh begitu je. Quran malah baca. Nak main lagu situ. Dia kaji Islam untuk menjahanamkan Islam. Ada yang Allah Ta'ala beri hidayah. Dan orang yang beri hidayah ni lah, dia buat kajian dia, dia bentang kepada orang Islam. Rupanya begini cara Yahudi nak menjahanamkan Islam. Tuan-tuan jangan ingat je redha dengan kita dah. Sebab tu benda yang kedua kena jaga, saya sebut tadi, nyawa. Kita tak boleh bunuh orang lain. Dibuat hukuman qisas dalam bab nak jaga nyawa. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajib kepada kamu hukuman qisas dalam masalah pembunuhan. Nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, telinga dengan telinga. Dan Islam, kalau kamu tak mau bunuh sebab dia bunuh keluarga kamu, kamu boleh bunuh balik. Tapi kalau kamu tak mau bunuh, memaafkan dia lebih baik. Bila memaafkan dia, dia kena bayar beberapa denda kepada kamu. Hebat Islam ni. Maaf duduk nombor satu. Maaf tidak letak kepada junah pengampunan, tidak. Maaf itu letak kepada keluarga si mati tersebut. Ini Islam ajar begitu. Sebab jaga nyawa. Tak boleh nak bom, mengata-kata tak boleh. Bagaimana orang duk buat tu? Bom sana, bom sini, tak betul. Cuma yang dibincang oleh ulama Islam, iaitu golongan istishhad di Palestin. Mereka meletak bom di tubuh mereka, mereka pergi di kamp Yahudi dan mereka letupkan. Macam mana ulama bincang? Ulama kata yang tu mereka duduk dalam keadaan berperang, mungkin mereka syahid. Dalil yang diambil daripada kisah Ashabul Ukhdud dalam Al-Quran. Ashabul Ukhdud yang sanggup mati dan ajar macam mana cara kamu nak mematikan aku. Tu panjang cerita dia. Apabila budak tadi, katanya riwayat tafsir, seorang budak yang cerdik ditaja oleh kerajaan pengajian dia. Diajar oleh ahli sihir. Kerana ahli sihir kata saya dah tua dah. Mungkin esok lusa akan mati, ingat akan mati juga ahli sihir ni rupanya. Carilah seorang budak. Diajar dia supaya reti. Budak tadi baca semua sekali. Bila balik di rumah, ada orang mengajar di sebelah tu, dia singgah sejak dia dengar. Dia kata, orang cerdik, dia kata sesuai dengan diri aku. Dia kata, aku dengar ni, benda hak betul. Benda yang betul ni memang sesuai dengan diri. Nafsu je kata tak sesuai. Last sekali dia beriman. Bila raja dapat tahu dia beriman, lempar di bukit.
Bukit bergegar, askar yang pergi iring dia tu semua mati, dia balik hidup lagi. Lempar tengah laut, mari gelombang besar, semua askar mati, dia hidup lagi. Nak bunuh macam mana budak ni? Nak bunuh macam mana budak ni? Dia kata, tu aku nak bunuh saya sangat boleh. Letak saya di padang yang luas, panggil semua orang. Panah saya. Panah tersebut Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Tuhan budak ini. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Kata kuat-kuat. Lepas tu panah saya biar kena dekat dada saya mati. Bila dia sebut kuat-kuat, semua orang tengok, semua hak hadir tu, dia kata, aku beriman dengan Tuhan budak ini. Oh, satu masalah pula. Ingat ke seorang mati. Habis cerita, makin ramai beriman. Sehingga kerajaan terpaksa gali parit. Qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Allah Ta'ala kata, mereka tidak mendera kamu, mereka tidak menjalankan hukuman itu kecuali orang yang duduk dalam parit yang ada api itu beriman kepada Allah. Kedengkian mereka sebab kita ni beriman kepada Allah. Itu cerita dia. Lalu dibincang oleh ulama macam mana. Malah ada orang kata syahid, istishhad di bumi Palestin ni ada kata syahid. Tempat lain nak pergi bom kawan tu tak ada. Itu bukan daripada ajaran agama. Hak ganas-ganas tu bukan agama kita. Nak ganas macam mana dalam berperang ni? Nak bakar rumah orang pun tak boleh. Nak bunuh paderi dalam gereja pun tak boleh. Tak boleh. Nak bakar mayat pun tak boleh. Nak bakar rumah pun tak boleh. Nak bunuh perempuan pun tak boleh. Nak aniaya kanak-kanak pun tak boleh. Bashar Assad laknatullah nu di Syria nu. Bashar Assad nu buat main bom kimia. Mati habis orang. Mati dengan cara yang menyakitkan. Berbuih mulut budak-budak. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Gantung budak macam gantung ni. Sakuk ikan tu. Jakuk ni. Sakuk sini. Tarik naik atas. Tembok budak tu sampai hancur. Siapa dia punya kerja? Tentera Bashar Assad ni. Tu. Islam ke tu? Dia mengaku dia Islam. Tapi Syiah bukan daripada Islam. Minta maaf kalau ada Syiah sini. Kalau ada lah, kalau tak ada mujur. Kalau tak ada mujur, kalau ada pun mujur juga dia dengar. Tahu lah. Bismillah. Itu kerja siapa? Bukan kerja Islam. Saya sebut dah bulan lepas, Nabi tak pernah sekali pun pedang dia makan kepala orang. Berperang apa begitu? Kalau kita kata, sebab bukan itu. Bukan Islam disebar dengan mata pedang. Bukan letak pedang di tekak orang nak beriman ke tak apa. Tak ada, bukan. Sebab itu sampai sekarang tuan-tuan, Taliban masih menyerang lagi sebab apa? Sebab mereka mengatakan kerajaan yang ada ini kafir. Walaupun pemerintah tu dah Islam. Di Afghanistan, mereka masih serang kerajaan Afghanistan. Sebab ada takfiri. Sebab ada kafir mengkafir. Inilah ideologi khawarij. Kafir mengkafir ni. Boleh faham tu? Nak faham-faham, tak boleh faham sudah. Tapi saya bagi tahu jelas tu. Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Kerana Islam adalah bersifat rahmatan lil alamin. Baik. Tu jaga nyawa. Yang ketiga, Islam jaga harta. Tak boleh kita nak gampah harta orang, rompok harta orang, tak boleh. Dibuat hukuman mencuri potong tangan. Mencuri pula dengan syarat. Orang tu memang simpan betul-betul barang dia. Tempat yang dijaga, tiba-tiba dia curi juga.
Dan kalau kita jenis mari masjid, letak kunci dekat motor, lepas tu sudah semayang tengok motor tak ada, kalau jalan hukum Islam, tak kena potong tangan. Tuan motor tu kena potong tangan. Bagaimana sama Sayyidina Umar kan? Sudah orang tu mencuri, mari kawan tu jumpa dua-dua orang dah tertangkap dah. Rupanya kawan tu letak merata-rata, tak jaga barang dia, sebab tu kawan curi. Umar kata, aku potong tanganmu, bukan potong tangan dia. Kerana apa? Kerana kita jaga barang kita. Kita jaga dengan betul, letak betul-betul, tiba-tiba kena curi. Maka Islam kata potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, dipotong tangan kedua-duanya. Pernah berlaku pada zaman Nabi. Pernah berlaku. Dipotong tangan ni pernah berlaku pada zaman Nabi. Adakah bila orang mencuri, mari nak potong tangan? Tak, dia kena bicara dulu. Mencuri banyak mana? Sebab apa awak mencuri? Dan zaman sekarang kalau kerajaan nak buat hukum ni, boleh. Kerajaan kena pastikan rakyat hidup dalam keadaan cukup makan. Cukup makan, okey, tiba-tiba ada juga orang mencuri ni, boleh dah nak potong tangan. Masalah orang mencuri ni, orang cukup makan belaka. Naik kereta mewah. Orang tu sebut kemudian lah tu lah. Kalau memang sebutnya begitu lah. Mencuri pula sakan-sakan seorang-seorang. Macam-macam dunia ni. Sebab Islam tak boleh nak rampas harta orang. Rasulullah bertindak berperang apabila harta orang dirampas. Beberapa kabilah Abu Sufyan ini dia ganggu orang yang berniaga. Ada peringkat awal sebelum dia masuk Islam lagi, perang. Tu jaga harta. Yang ketiga, Islam jaga keturunan. Keturunan. Berzina tak boleh, nikah boleh. Nak berzina tak boleh. Kita rasa pelik juga, berzina dengan perempuan, nikah dengan perempuan. Tapi berzina tak boleh. Sebab apa? Sebab berzina nak be dengan siapa? Siapa nak jaga anak yang keluar ni? Kalau nikah be dengan ayah dia tak bagi nafkah, tak bagi duit, mak dia boleh mengadu kepada qadi. Qadi boleh panggil, boleh hukum si ayah ni oleh kerana tidak beri nafkah. Ayah dia umah je, relax je ayah dia. Dia main dengan burung tu, kruk gitu. Bini duk kerja di pasar sampai letih-letih, bailok pinggang-pinggang. Duk bekerja. Ni suami yang tidak bagus. Tapi tak apa, isteri sayang. Isteri kata tak apalah ustaz, saya reda. Tak apa. Dia nak bekerja, suami bahagian masak, bagi jaga rumah, dia bertukar pula. Suami pula kena pakai tudung. Lah, tak apa, tak ada masalah tu. Suami nak duduk di rumah, saya nak basuh baju apa, awak pergi kerja, tak apa. Tak ada masalah. Tak ada menyanggah apa Islam pun. Okey, kalau sama-sama reda. Ni masalah susahnya isteri bekerja, suami minta duit. Kerja dia minta duit. Lalu Islam mengharamkan pengzinaan. Tak boleh nak berzina, tak boleh. Dan diletakkan hukuman kepada zina. Letak hukuman kepada zina. Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, disebat kedua-duanya dengan 100 kali. Timbul pula sebatan kuat ke tak kuat. Dia ingat sebatan yang macam sebatan hak dalam dia tengok dalam TV tu sampai pecah habis orang-orang punggung semua sekali dah. Pecah belakang-belakang sebab Islam ni begitu je. Orang kata slow sangat ustaz. Slow tak slow pun bila tengok, bila depan orang malu. Bila malu tengok kawan dia, aku malah malu gitu. Malu. Pindah tempat lain mungkin malu. Zaman sekarang pula boleh jerakam, boleh dia apa. Malu lah, lagi malu tak? Tak jadi nak zina sebab malu.
Itu hukum Allah. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, Islam menjaga keturunan, dengan sebab itulah Islam tak bagi berzina. Islam menjaga maruah. Yang kelima, tidak boleh mengaibkan orang. Dan tidak boleh mencari keaiban orang. Wala tajassasu disebut. Jangan kamu cari. Bising masalah baru ni kan? Nak cari macam mana ni? Bila menteri kata kita kena khalwat ni, kita nak berhenti cari orang khalwat dalam hotel. Jadi kalau ada report, kita pergilah tengok. Contoh kawan tu kata ada seorang dalam bilik ustaz dia masuk, dia pun tak ada bagi apa CJ kahwin pun tak ada. Kita pergi. Memang betul. Bolehlah tangkap. Ni dia buat macam polis buat rush tu. Operasi tu, satu hotel tu semua dia nak geledah. Dalam tu mestilah ada orang yang dah berkahwin. Macam saya sebut tu lah, kawan saya, suami isteri. Baru berkahwin. Esok naik kapal terbang. Malam tu tidur di hotel bajet. Honeymoon. Baru 3 minggu. Baru tak ni 3 hari baru kahwin. Ina duk merah lagi. CJ kahwin mana dapat lagi? Nak tidur situ susah pula dia. Kena tunjuk gambar ni, saya dah kahwin ni gambar saya. Tak percaya kena telefon ayah dia. Kuasa agama tu nak masuk juga dalam bilik tu. Nak tengok bini duduk tidur. Kalau tengok bini aku penampar mampus tengok dia. Apa bini orang nak ceroboh? Ni tak reti. Tengok pula dia buat ditangkap orang di taman tu, dia direkod pula dengan telefon. Kuasa agama ni. Apa cerita ni? Lalu bila menteri sebut gitu, saya bersetuju. Kita pergi hanya yang ada kes sahaja. Kita tak buat operasi ramai-ramai, tidak. Kita bersetuju. Saya pun pernah kena, bukan tak khalwat lah. Nak pergi daftar. Anak buah saya di Johor. Tidur di hotel. Esok nak daftar. Malam tu malam merdeka, tak silap saya. Sampailah pukul 2 pagi dah tidur situ, letih. Allahu Akbar. Pukul 3 orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Bila bagi salam ni saya kata confirm orang baik ni. Nak, kalau orang perempuan mari ketuk pintu malam-malam ni, tidak bagi salam dah. Buka tengok, saya mengantuk masa tu. Baju tak pakai pelekat je. Anak buah saya tak kira lah duduk situ. Orang lelaki tidur biasalah. Tengok atas, tengok bawah, tengok atas, dia tengok saya. Dia kata ada apa cik, nak masuk periksa sikit, dia kata. Sebab kita buat operasi malam ni, dia masuk geledah semua, tengok bawah katil, tengok lantandah. Cik baik kita lelaki semua. Lepas tu dia tengok saya atas, bawah, dia tengok jubah saya, dia tengok. Dia kata ustaz lah, masuk buat apa malam-malam ni, serabut aku nak tidur, kata. Minta maaf, dia kata. Dan ni macam mana ni? Dia kata malam ni kita buat operasi dah, sekali dengan ni, macam-macam lah. Tengok tu orang diangkut tu ramai dalam lori dia tu. Orang Melayu semua, tak ada Cina pun. Melayu semua. Hebatnya bangsaku. Tu dia, orang Melayu semua di atas tu. Adakah ini dibenarkan? Maka disebut Dr. Sukhrudawi sebut awal-awal lagi. Bila seseorang itu menutup pintu rumah dia, tidak boleh untuk kita mencari keaiban dia. Macam mana kita buatlah. Sekadar yang kita mampu. Buat penguasaan di peringkat awal ke macam mana ke, itu kerajaan punya pasal lah. Kita bukan kerajaan. Kita bukan politik, dia fikirlah. Tengok dia pemimpin ni mudah ke? Mudah dia pemimpin. Sayyidina Umar kata bergembira atas muka dunia, akhirat menderita. Semua pakat tanggung semua. Jangan kata senang. Kemaksiatan apa sahaja yang berlaku ni semua nak atas kepala dia. Sebab dia yang menggubalkan undang-undang. Tak je negara tidur lah. Sungguh. Kalau setakat nak duit, tak apa. Nak duit je. Dalam satu kawasan rakyat hak dia jaga tu berapa orang?
Hak miskin berapa orang? Hak miskin tak boleh makan pagi tu. Oh, dia makan besar di kedai pagi, gula itik. Tengah hari gula kambing. Malam ikan siakak, kenyang perut minta ke darah. Rakyat tu nasi satu pun tak boleh makan lagi. Allah Ta'ala tanya. Inilah yang ditakuti oleh Amr bin al-As ketika mana dia nak mati. Dia palingkan muka dia ke dinding. Apa dia sebut? Aku tidak ada benda lain nak jumpa dengan Allah ni kecuali kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia genggam tangan dia kuat-kuat. Sebab apa? Sebab dia takut berdiri depan Allah. Seorang rakyat dia beritahu, aku hidup pada zaman pemerintahan Amr bin al-As, aku tidak dapat makan. Ni tuan-tuan rahmati Allah, ni yang kita takut ni. Allahu Akbar. Itu bukan politik tu. Itu benda yang saya sebut dengan dalil. Tuan-tuan jangan faham saya ni ahli politik pula. Sakit hati sungguh. Nampak tengok lain macam je. Baik. Itu 5 perkara. Maka apa kata Nabi lagi? Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhum ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang masing-masing memerlukan antara satu sama lain. Itu asas kepada penyatuan. Kemudian Nabi sebut lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu apabila kamu tidak mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tak sempurna iman seseorang kamu selagi mana kamu tidak kasih pada saudara kamu macam kamu kasih pada diri kamu sendiri. Kita kasih pada diri kita sendiri, jaga kulit kita, nyamuk pun tak bagi hinggap, perut pun bagi kenyang, hidup pun bagi selesa, panah pun ada kipas, ada aircon. Orang lain yang juga senasib mukmin yang sama dengan kita, kita kena ada pemikiran tu. Macam manalah dia, makan ataupun tidak. Ni yang menyebabkan sahabat, muhajirin dan ansar merupakan ikon kepada umat wahidah. Dia boleh terima sahabat daripada muhajirin kerana akidah dia. Saya sebut dah bulan lepas, kalau atas dasar akidah kita panggil kasih sayang. Orang yang tak ada akidah lagi, kita kesian dekat dia. Bila kesian, nak dakwah dia. Bila nak dakwah dia, beri Quran pada dia. Tak salah sikit pun beri terjemahan Quran pada orang bukan Islam. Kalau dia memang betul-betul berminat untuk tahu Islam, bagi ke dia? Bagi ke dia? Awak berminat suruh Islam ni, berminat, mari. Kita pergi dengar apa dia Islam. Ni kita, Allahu Akbar. Orang bukan Islam tak boleh. Kafir tu kafir. Sampai zaman dulu kafir ni, boh limau dia buat semaya pun boleh curi. Sebab kafir dah. Limau dia buat semayang, boleh curi dah. Ada setengah ustaz kata curi tak apa, dia kafir dia kata. Curi kau bantu makan. Pada harta orang, mana boleh? Tak boleh. Mencuri harta orang tak boleh. Siapa-siapa pun. Sebab dia manusia. Maka Nabi SAW sebut lagi, Al-mu'min, akhul mu'min. Orang mukmin saudara bagi mukmin yang lainnya. Dan tidak membiarkan dalam kesusahan. Dan tidak merendahkannya. Dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Inilah asas kepada wujudnya umat wahidah. Baik. Kemudian, dalam kita nak bina umat wahidah ni, kita sebut dah penyakit dia macam mana, dalilnya macam mana, kasih sayangnya macam mana. Cuma satu lagi kita kena faham, iaitu adab dalam masalah khilaf. Kita kena faham. Khilaf kita sesama Islam dan khilaf kita dengan orang yang bukan Islam. Khilaf kita sesama Islam ni dalam masalah fiqh kita ra'i dia. Kita ra'i. Kita tidak ra'i dalam masalah bid'ah.
Sebab tu tuan-tuan kena faham di antara bid'ah dan khilaf. Benda berbeza tu. Bid'ah, benda yang diada-adakan. Khilaf, benda yang sama ada dalil. Cuma saya buat begini, awak buat begini. Masing-masing ada dalil. Dalam bab banyak dalil ni, kita diminta ambil hak sahih daripada mana-mana mazhab. Idza ikhtalafa bainal mazahib, apabila ikhtilafnya di kalangan mazhab, as-sahihul ula, sahih nombor satu. Kalau sama-sama sahih, boleh ra'i. Dan kita tengok juga waqi' dan keadaan setempat macam mana. Contoh di Perlis, orang buat begitu je, orang buat begitu. Di tempat lain, kalau orang buat lain daripada kita, tapi benda tu benda bid'ah, tak boleh buat. Jangan kita faham, tak apa, tu khilaf. Jeng juga tu, jeng, orang kata jeng. Tahu tak? Apa ni juga tu? Tak apa ustaz, benda tu benda khilaf. Khilaf benda lain, bid'ah benda lain. Bid'ah perkara yang diada-adakan. Tak ada zaman sahabat. Ra'i kematian orang mati semua tak ada zaman sahabat. 3 hari ke 7 hari ke 40 hari 100 hari. Tidak ada pada zaman sahabat. Kalau benda tu benda yang elok, sahabat dah buat. Sekarang apa? Sahabat ni tuan-tuan, dia tak tanya Nabi macam kita tanya. Dia tanya Nabi amalan apa paling afdal. Kita tanya ustaz-ustaz doa apa hak pendek-pendek mudah amal. Tu kita tanya ustaz. Doa apa hak pendek-pendek? Ustaz tu bagi baca doa panjang sikit, tak ada hak pendek ke ustaz? Oh letih. Kalau boleh pendek-pendek lagi. Nah, sebab itulah hidup dia ingat qul huwallah, dia ingat inna a'taina, tu dia ingat. Ayat-ayat panjang-panjang sikit tak boleh ingat dah. Kuliah apa bertukar. Wala an abidu ma abattum wala antum abidu ma a'budu wala an abidu ma abattum. Dia jadi imam pula tu. Wala an abidu ma abattum wala duk gitu. Ada seorang India duk belakang, India bawa masuk Islam. Dia ingat kuliah. Dia kata lakum dinuku wali tadamari, dia kata. Dah duk ulang benda sama ni. Dah letih juga dah tunggu ni. Dekat setengah jam dah tak jumpa cari punca belakang ni. Ceritalah tu bukan hadis tu. Tapi saya nak bagi tahu gitulah. Allah ingat bu, sahabat dia tanya apa yang paling baik Rasulullah. Amalan apa paling afdal Rasulullah. Tiba-tiba hak kita buat ni sahabat pun tak buat. Dan tidak ada contoh yang paling baik mereka generasi sahabat. Tabi'in pun tak nak lawan sahabat. Walaupun dia sempat jumpa dengan sahabat, tak nak lawan sahabat. Soal infak dia, pengorbanan dia, kasih sayang dia pada Nabi, segala-galanya untuk Nabi. Soal infak, Abu Bakar. Mu tinggal apa Abu Bakar pada anakmu, rumahmu ni, mu bagi semua sekali. Allah dan Rasul. Nak cari di mana? Makcik. Dengar nak wakaf ni habis lorah semua gelang-gelang cincin letak. Makcik tak ada nak pakai. Tak apa ustaz, Allah dan Rasul ada. Nak cari di mana? Tak ada. Sayang lah sini. Hadiah zaman tunang dulu. Duk gitu. Mati ke gitu je lah sekali. Hak ni sayang hak tu. Sayang hak ni sayang. Tak ada hak tak sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tak diberi nama sedekah kecuali dia sedekah benda hak dia sayang. Sahabat buat. Memang betul sedekah benda dia sayang. Nak cari di mana sahabat? Bak semayang tengah malam, sahabat lebih. Meniaga situ, meniaga sini. Banyak meniaga sahabat kaya-kaya semua. Semayang tengah malam tak tinggal. Kita baru projek sikit baru. Buat tangga situ. Tangga je, bukan sekolah pun. Tangga tu hak kita buat. Bukan buat masjid pun, cak je masjid hak kita, projek kita. Bukan buat jalan pun, batu tu hak projek kita. Semayang tengah malam, subuh pukul 9, jamak dengan duha. Oi letih. Nak buat macam mana saya pun tak tahu, nak fikir. Tiba-tiba kita klaim amalan kita buat ni,
Apa salahnya ustaz tak boleh benda ni sebab zaman Nabi tak ada, iyalah tak apalah. Tapi benda ni benda baik, benda ni ada zikir, benda ni ada bacaan Quran, benda tak boleh, takkan tu semua mari pada kepala otak kita je. Bukan mari pada dalil. Sebagaimana semayang, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana mu tengok aku semayang. Bagaimana haji, khudhu anni manasikakum, mu kena ikut aku dalam masalah haji, begitulah ibadah-ibadah yang lain. Hatta selawat kepada Nabi. Hatta selawat ke Nabi. Masya Allah. Selawat ke Nabi. Kalau kita kata puji Nabi, apa salahnya kita buat pujian pada Nabi? Macam orang dok puji tu, ya badratin, ya badratin, hadza kullaka mali. Oh, dok qasidah tu kan? Boleh lah nak cari makan. Kaya lah juga. Milik serban boleh 7 lapis. Letak sikit serban atas ni lah. Deng, kaya aku naik welfare. Jual kata buruk tu. Nak puji Nabi dengan pujian macam orang puji tu boleh. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Syair semasa Nabi balik daripada peperangan, bukan dalam peristiwa hijrah tu, Nabi balik daripada peperangan tu, tala'al badru alaina, tu riwayat sahih. Boleh nak puji Nabi gitu, tetapi sahabat tak guna dia, orang panggil dialog dia sendiri, perkataan dia sendiri untuk puji Nabi, tidak. Bila turun ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, selawat dan mengucap salamlah kamu kepada yang sesungguhnya. Tidak ada amalan dan ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia sendiri kecuali selawat. Tidak ada. Kena selawat lah tuan-tuan. Sebab apa? Bila sebut nama Nabi itu kena selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, sahabat pun duduk tanya, qad arafna assalamu alaika. Dia sebut ke Nabi, ya Rasulullah, aku tahu cara nak beri salam kepada kamu. Cuba ajar aku cara selawat. Allah. Kata Nabi jawab macam mana? Ada Nabi kata, ikut pandai hang nak buat macam mana pun. Selawat gila apa tak apalah. Abu Bakar pun selawat cara dia, Umar sangat selawat, tak ada. Senyap Nabi. Sebab apa sahabat tanya Nabi? Sebab itu ibadah yang perlu kepada petunjuk Nabi. Lama Nabi diam. Sahabat tanya lagi Nabi. 3 kali baru Nabi jawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Riwayatnya 8 ke 9. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ini yang paling besar sekali. Selawat Ibrahimiyah. Allahu Akbar. Baru sahabat kata, oh begitu selawat. Mari orang ini claim ni selawat. Buat majlis Selangor berselawat, Kuala Lumpur berselawat, Putrajaya berselawat. Dok mari gendang mai apa gong selawat. Selawat apa ke ni? Ni semua ni. Ni. Al-fulusu fid dunya wal mampus bil akhirah ni. Sekali nak panggil orang tu berapa bayaran dia, hotel duduk di mana berapa. Kita pernah tengok kertas kerja tu siapa? 200,000 lebih. Nak panggil hanya untuk berselawat.
Yang mana kita duduk di rumah, tuan-tuan, duduk di rumah pakai baju okey-okey sambil nak main masjid Sarawak gitu. Kenapa? Sarawak kita tak terima. Sebab tak ada gendang. Aliran mana yang dibawa masuk semua ni? Ni semua mari daripada buka aliran agama Islam kita. Sebab tu saya kata, itu benda bid'ah. Hak ni benda khilaf. Benda khilaf kita ra'i. Contoh letak tangan ni benda khilaf. Tak sini. Okey, sila. Orang kata saya rasa tak sedap, letak sini sikit ustaz. Hak letak mana pun. Jangan letak atas dahi sudah. Kan susah lah. Allahu Akbar. Tok Iman kecil manis tinggi ni. Tak letak langsung pun. Tak apalah, benda khilaf. Itu khilaf. Jadi benda tu kita kena faham. Faham yang ni insya-Allah di antara khilaf dengan bid'ah tidak timbul lagi prasangka yang tidak baik di antara kita, maka terbinalah ummatan wahidah yang kita mahukan. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada tajuk yang lain. Saya kira habis dah sebagai ringkasan dia. Kalau nak tu tuan-tuan kena beli buku sendirilah. Cari mana-mana buku ummatan wahidah tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita. Allah Taala jumpa kita di masa-masa yang akan datang lagi. InsyaAllah minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.